Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah dalam video ni kita nak bincang berkenaan dengan strategi sewaktu market tengah membuat pergerakan bearish. Macam mana strategi yang saya gunakan untuk saya pilih counter-counter yang berpotensi sewaktu counter-counter tersebut berada di bawah untuk kita uh, ride the trend sehingga ke puncaknya. So jangan ke mana-mana, jumpa lagi selepas ini insyaAllah. Okey, pertama-tamanya saya minta maaf pada tuan-tuan yang follow lah saya punya YouTube channel. Saya sebenarnya agak jarang update ataupun membuat konten berkenaan dengan stock market ataupun trading lah sebab sekarang ni saya banyak memberi fokus kepada robot trading. Yang mungkin you all dah tahu dah apa robot trading yang saya tengah fokuskan sekarang ni. Bukan satu, bahkan beberapa robot trading lah. Okey, cuma ada satu robot trading tu yang saya lebih fokus. Sesiapa yang nak tahu mungkin boleh tengoklah video-video saya sebelum ini. Cuma kita tak nak bincang berkenaan robot trading kali ini. Saya nak bincang berkenaan dengan bagaimana strategi yang kita boleh gunakan sewaktu market tengah membuat pergerakan bearish. Sebagaimana yang kita tahu sekarang ini, kita punya market kan, khususnya bursa Malaysia lah, sedang membuat pergerakan boleh dikatakan sideways ataupun bearish lah. Secara long termnya kita nampak masih lagi berada dalam bearish, tetapi ada signal-signal yang menunjukkan bahawa kita punya market ni nak cuba untuk recover. So bagi saya lah, ini sebenarnya waktu yang sangat sesuai untuk kita mencari counter-counter yang memberi orang kata diskaun lah, okey, yang memberi diskaun. Cuma macam mana cara untuk kita meminimalkan risiko, sebab sebenarnya secara prinsipnya kita kena avoid kita kena cuba untuk elakkan diri kita daripada terbeli counter-counter yang membuat pergerakan bearish, okey. Yang mana mungkin kita beranggapan bahawa bearish itu dah berada di penghujungnya, tetapi disebabkan sentimen semasa tu masih bearish, maka bila kita buat saja entry, counter tersebut meneruskan penurunan demi penurunan, yang akhirnya kita terperangkap dengan pergerakan bearish yang begitu lama, yang menyebabkan kita punya modal kita sangkut lah. Okey. So fokus kita strategi sewaktu market tengah bearish sekarang ni. Dan tuan-tuan semua, sebagaimana yang kita sedia maklum lah kata-kata Warren Buffett yang sangat popular lah be greedy when others are fearful. Kita kena jadi orang yang tamak bila orang takut. Orang lain takut, kita kena ada perasaan tamak. Dan bila orang rasa tamak, okey, ataupun rasa berani untuk masuk market, waktu itu kita kena berhati-hati kita kena takutlah. Itu kata-kata yang popular yang disandarkan kepada Warren Buffett lah dan saya fikir inilah masanya, okey, kita boleh realisasikan apa yang disebut oleh beliau be fearful when others are greedy, and greedy when only when others are fearful. Ini kata-kata yang sangat masyhur lah dalam kalangan traders lah. Okey, dan kalau kita tengok sekarang ni market kita kan, market kita kalau kita nak analisa tuan-tuan memang market kita sekarang ni secara long termnya, okey, secara long term sedang berada dalam fasa bearish lah. Okey, kalau kita boleh tengok kita punya chart kan, chart ni, okey, kita tengok secara long term dulu So kalau kita tengok long term, kita boleh nampak lah bahawa memang
of course lah tuan-tuan kalau kita tengok indeks FBMK LCI, memang sesuatu indeks biasanya dia akan sentiasa menunjukkan kenaikan lah. Okey. Dan kalau FBMK LCI ni of course lah sebabnya memang kita tak boleh nak samakan antara chart pada specific counters dengan chart pada indeks sebab apa? Sebab kalau kita tengok indeks memang dia akan sentiasa menunjukkan uptrend lah. Maksudnya untuk long term biasanya dia akan menunjukkan uptrend. Sebab apa tuan-tuan? Sebab counter-counter yang disenaraikan dalam FBMK LCI memang sentiasa bertukar. Okey, ada certain period dia akan tukar kepada counter-counter lain yang memenuhi syarat dia lah. Okey, yang mana syarat tersebut of course counter-counter yang boleh masuk dalam senarai FBMK LCI ni yang boleh menjadi petunjuk kepada FBMK LCI, counter-counter yang perform lah basically That's why kalau kita tengok mana-mana indeks yang mana dia punya senarai dalam yang menyumbang kepada indikator ataupun yang menyumbang kepada indeks tersebut sentiasa bertukar, maka kita boleh tengok secara umumnya indeks akan bergerak secara uptrend lah. Yang ni sesiapa yang bermazhab MSTA CFTE memang akan tahulah. Sesiapa yang ambil kursus MSTA CFTE memang kita belajar details berkenaan dengan perkara ni. Okey. Cuma kalau kita tengok indeks FBMK LCI, okey, kita tengok sejarah dia kan. Bila dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun Dia naik, dia turun, naik, turun. Dan sekarang ni nampak dia berada di dia membuat penurunan lah. Okey. Kalau kita tengok tuan-tuan semua, kalau kita tengok pada yang ni candle yang berlaku pada Mac 2020. Sekejap Yang ni candle yang kita dapat lihat pada Mac 2020 iaitu waktu COVID lah. Okey, waktu COVID, dan sekarang ni memang selepas COVID dia membuat kenaikan tetapi dia membuat penurunan indeks kita cuba membuat comeback sewaktu PRU selepas PRU yang lepas tetapi semakin lama semakin melemah lah. Wallahualam. Okey, sesiapa yang tahu perkembangan politik dia boleh kaitkan dengan perkembangan politik, ketidakstabilan politik dalam negara kita dan sebagainya yang menyebab bagi saya menyumbanglah kepada pergerakan indeks seperti ini. Okey, kuncinya tuan-tuan point saya adalah kalau kita tengok memang indeks ni secara umumnya berlaku bearish lah. Tapi sebagaimana saya sebut tuan-tuan sesuatu indeks memang secara long termnya dia akan membuat pergerakan uptrend. Okey. Tapi apa yang menarik sekarang ini memang indeks FBMK LCI berada dalam fasa bearish. Cuma sebagaimana saya sebut, bila dia berada dalam fasa bearish, dia akan disusuli dengan fasa bullish. Okey, fasa bullish. Cuma sekarang ni bila kita tengok ada tanda-tanda. Okey, sekarang ni of course generally dia masih berada dalam fasa bearish lah. Okey, kalau long term uptrend. Okey, tetapi kalau kita tengok medium term ni seolah-olah macam downtrend. Okey, downtrend. Tetapi kalau kita tengok secara lebih detail indeks kita membuat lantunan dua kali iaitu pada sekitar Oktober 2022 sekitar 1370. Okey, dan pergerakan sekali lagi bearish dan dia melantun beberapa kali pada Jun, pada Mei, Jun sampailah Julai so beberapa kali dia cuba untuk menguji arah support ini arah support ini iaitu sekitar 1370 lah. Okey, dan kalau kita zoom lagi dalam bentuk daily punya chart kalau kita zoom lagi dalam bentuk daily punya chart, memang kita tengok beberapa kali indeks kita cuba untuk memecahkan support arah sekitar 1370 beberapa kalilah percubaan dan ternyata dia membuat rebound, membuat kenaikan selepas
dia menyentuh arah 1370 Okey, dan kita tengok pergerakan yang sangat agak menarik sekarang ini, okey, di mana terdapatnya high, low, low, high, higher low dan higher high dan ada juga percubaan untuk membuat higher high dekat sinilah. Okey. Tuan-tuan semua, penting kenapa saya mulakan video ini dengan menunjukkan indeks FBM KLCI. Kita punya petunjuk paling penting di Bursa Malaysia lah Sebab apa tuan-tuan Sebab saya nak bagi tahu bahawa kemungkinan support kemungkinan arah 1370 ni, sekitar 1370 ni adalah area di mana berlakunya strong support Okey, kalau kita tengok 1 2 3 at least 4 4 kali percubaan dan tidak melepasi. Maksudnya arah 1370 ni adalah arah yang agak strong yang agak strong Okey. So, persoalannya, adakah ini permulaan kepada uptrend Ini permulaan kepada uptrend. Wallahualam. Okey, sebab dia banyak faktor yang boleh mempengaruhi pergerakan kita punya pasaran saham di Bursa Malaysia termasuklah perkembangan di luar negara, di US dan pasaran serantau dan juga faktor ekonomi, faktor politik dan sebagainya. So banyak faktor-faktor yang mempengaruhi cuma kalau kita tengok chart ini, okey, chart ini sebenarnya dia berbicara kepada kita, dia menunjukkan, dia memberi signal kepada kita, maka kita boleh mengambil manfaatlah daripada apa yang ditunjukkan oleh indeks Sebab itu sebelum kita membuat keputusan dalam pelaburan ini adalah penting untuk kita melihat pergerakan indeks sebab dia mencerminkan pergerakan saham secara keseluruhannya. Maka barulah bila kita tengok ada peluang ataupun ada signal dalam indeks, barulah kita zoom kepada counter-counter yang lebih spesifik ataupun kita masuk pada sektor dulu, kita tengok sektor, kemudian kita dah tahu sektor apa yang nak bergerak, barulah kita zoom kepada counter-counter yang lebih spesifik Okey. Alright. So tuan-tuan macam mana persoalannya? Waktu market tengah membuat bearish dan kita tahu sekarang ni dia berada dalam support. Okey. Dia dah sentuh banyak kali pada support yang kita katakan agak strong tadi. So apa strateginya? Sebab tu saya buat video ni sebab saya nak catch waktu ini kerana ini mungkin waktu yang agak bagus untuk kita mencari counter-counter yang berpotensi Okey, sekejap alright. So indeks KLCI. Now, kita nak bincang berkenaan dengan strategi. Saya tak plan nak buat video ni untuk jangka masa yang lama Dan of course tuan-tuan ini saya buat disclaimer, okey. Sebarang counter yang saya sebut dalam video ni bukan tujuan untuk bagi recommendation untuk you all beli dan sebagainya Ini hanyalah orang kata strategi yang saya secara personal saya guna dan saya akan tunjuk kenapa saya menggunakan strategi ini, apa rasionalnya di sebalik strategi ini Okey, dan yang paling penting adalah kita nak catch time yang bagi saya agak bagus sekarang ini, yang mana peluang ini mungkin kita tak dapat pada masa yang lain waktu market tengah membuat pergerakan bullish contohnya. Waktu tu mungkin kita dah ketinggalan orang lain dah catch awal-awal di bawah, tiba-tiba kita waktu tengah bullish, tengah memuncak baru kita nak masuk, maka bagi saya itu dah terlewat lah. Okey, jom kita bincang strategi apa yang kita patut buat sekarang ini Sebagaimana saya sebut tadi, of course kita kena analisa kita punya indeks of course kita kalau boleh kita zoom daripada luar dulu kita tengok keadaan market bukan saja dalam Malaysia tapi di seluruh dunia di pasaran-pasaran saham di luar negara Okey, setelah kita tengok setelah kita analisa indeks-indeks di pasaran di luar negara,
kemudian kita zoom in kepada kita punya indeks dalam negara kita. Of course, FMKSCI, kemudian followed by sectors lah. Alright. Cuma seterusnya selepas kita dah analisa untuk sektor-sektor, barulah kita tengok counter-counter berpotensi. Cuma untuk strategi yang saya nak share ni, mungkin kita tak perlu tengok kepada sektor punya indeks. Mungkinlah boleh tengok, tetapi kita lebih fokus kepada counter-counter terus. Sebab kita nak tengok counter-counter yang counter-counter yang berpotensi, yang masih lagi dia punya sektor pun belum bergerak, okey. Tetapi counter ini berpotensi untuk masa long term membuat pergerakan bullish. Okey, so apa strateginya tuan-tuan? Pertama sekali, of course, kita pastikan guna idle fund sahaja. Sebab strategi yang saya nak share ni adalah strategi yang berbentuk investment. Yang berbentuk investment, yang mana kita perlu letak kita punya capital kita ataupun modal kita dalam masa yang lama dalam counter tersebut lah. Okey, tetapi walaupun lama, tapi disebabkan ada signal yang market tengah akan membuat pergerakan bullish, maka kita mengharapkan lama itu bukanlah jangka masa yang sangat lama lah. Okey, tapi kita kena be prepare supaya kita letakkan duit kita dalam counter yang kita boleh pegang lama. Okey, kalau dia tidak bergerak, kita masih lagi okey. So pastikan guna idle fund sahaja. Apa maksud idle fund ni? Maksudnya apa sahaja modal yang kita ada yang kita tak gunakan untuk sebarang investment yang lain. Kalau kita ada duit yang kita buat saving di mana-mana bank contohnya, yang mana dah bertahun-tahun tak bergerak duit itu, okey, maka sesuailah untuk kita gunakan strategi ini. Seterusnya tuan-tuan, mindset kita kena betul lah. Dulu waktu saya baru belajar saham, ilmu saham, saya agak keliru bila guru saya sebut tentang mindset. Saya ingatkan mindset pada waktu itu merujuk kepada mindset yang positif, mindset berfikir besar, mindset jangan putus asa dan sebagainya. Sebenarnya mindset, apa yang disebutkan mindset itu, maksudnya kita punya approach kita lah. Kita punya approach dalam market. Basically ada dua jenis pemikiran ataupun dua jenis approach yang biasa orang guna dalam perbualan saham ini. Yang pertama kita panggil trader lah. Trader ni banyak jenis pula. Ada intraday, ada scalping, ada swing, ada position trader dan sebagainya lah. Banyak-banyak cabang yang mana berlaku khilaf perbahasan berkenaan dengan ciri-cirinya. Tapi yang penting trader lah. Maksudnya dia jual beli saham itu dalam tempoh yang agak singkat secara relatifnya, yang mana perbezaan harga sesuatu counter itu, perbezaan harga sebelum dan juga selepas itu akan generate profit lah. Okey, itu maksud trader. Tapi investor, maksudnya investor ni yang pertama ciri-cirinya yang lama. Kalau boleh kita pegang dalam masa more than 1 year lah. Bukan kita beli hari ni, mungkin minggu depan ataupun bulan depan nak jual. So itu bukan investor tuan-tuan. Itu bukan investor. Itu bukan mindset investor. Mindset investor adalah basically more than 1 years lah. More than 1 year, yang mana kita buat decision beli hari ni dan kita tak mengharapkan dia naik terus. Okey? Dan mindset orang yang mempunyai minda investor ni adalah dia bukan fokus sangat kepada capital gain. Bukan fokus sangat kepada kenaikan harga tu. Of course dia nak naik juga untuk long term. Tetapi fokus kepada investor adalah long term, yang mana dia punya fokus utama adalah profit daripada dividen, profit daripada bonus dan seumpamanya lah. Okey. Jadi mindset tu kena betul. Maka strategi yang kita nak share ni adalah strategi jangka masa panjang. Sekurang-kurangnya 1 tahun lah. Maksudnya kalau kita ada idle fund,
kita nak letak dekat mana, okey, dekat kaunter-kaunter yang kita akan bincangkan nanti ya. Okey, mindset kena betul, iaitu untuk jangka masa panjang lah. Sebenarnya setahun ni tak panjang lagi dalam investment ni ada orang kata 3 tahun, ada orang kata 5 tahun investment terpulang lah tuan-tuan Tapi yang paling penting, cadangan saya sekurang-kurangnya 1 tahun lah, okey, untuk kita apply strategi ini. Seterusnya, fundamental syarikat yang bagus So kita kena cari syarikat-syarikat yang mempunyai fundamental yang bagus. Okey, so macam mana kita nak cari kaunter? Apa ciri-ciri kaunter yang mempunyai fundamental yang bagus Yang ni nak kena syarah lah. Banyak benda yang nak kena tengok fundamental syarikat mungkin next time kita boleh buat video yang fokus kepada ilmu fundamental ini Tapi ada dua benda penting lah yang saya rasa semua orang boleh tengok dan semua orang boleh digest lah tak perlu study banyak tentang istilah-istilah earning per share lah, PE ratio lah, NTA dan sebagainya So banyak benda term-term teknikal yang kadang-kadang kita belajar, yes, kita boleh tengoklah angka-angkanya, tetapi at the end of the day kita tak boleh menjiwai So yang paling penting bagi saya yang pertama, syarikat itu syarikat yang untung, bukan syarikat yang mempunyai kerugian tetapi syarikat yang sentiasa membuat untung sekurang-kurangnya dalam masa 3 kuartal ataupun kalau nak lagi bagus 2-3 tahun lah. Maksudnya dia sentiasa membuat profit Yang kedua adalah kaunter yang bagi dividen. Tuan-tuan, dalam saham kita lah dalam stock market khususnya di Malaysia ni, kadang-kadang saya pun pelik company-company yang profit banyak tetapi jarang sangat bagi dividen So pun ada orang beli kaunter-kaunter macam ni tuan-tuan Tak ada masalah kalau untuk trading, no problem, okey. Tapi kalau untuk investment macam mana kita nak invest satu syarikat, kita letak duit dalam syarikat tersebut, syarikat untung tapi tak pernah bagi dividen. Okey, banyak orang yang especially trader-trader yang baru lah yang cuba untuk berfikir secara investor, tetapi kita tengok strateginya macam pelik macam pelik. Nak simpan lama, okey, tapi syarikat tu tak pernah bagi dividen bonus pun tak pernah bagi So trader tapi berpura-pura nak jadi investor. Jadi itu bagi saya strateginya agak kurang sesuai lah So kalau boleh orang yang berfikiran sebagai investor ni, dia kena mindset ni berbeza lah bukan kita nak fokus sangat kepada capital gain, tetapi lebih fokus kepada dividen lebih fokus kepada bonus dan sebagainya lah. Okey, seterusnya, alright, ini bagi saya syarat yang sangat penting dari segi teknikal dia. Okey, dari segi teknikalnya syarikat tersebut counter tersebut membuat strong support. Sebagaimana yang kita bincang tadi, dalam indeks FBMK-LCI 1370 tu menjadi area yang bagi saya adalah strong support. Okey, strong support yang mana kalau dia jatuh 1370 ini menjadi aras di mana terdapatnya tekanan ataupun demand. Okey, yang mana orang yang sebelum ni tak masuk tiba-tiba nak masuk area pada 1370 jadi itu bagi saya strong support lah. Dan untuk counter-counter yang spesifik ini, kita kena cari counter-counter yang berada di strong support. Okey, nanti saya tunjuk contoh-contohnya yang mana nanti insyaAllah kita tunjuk dan tuan-tuan boleh apply lah apa yang kita nak bincangkan dalam video kali ini insyaAllah. Okey, alright, so saya punya slide dah habis so kita fokus kepada, kita tengoklah yang terus kepada contoh sekali lagi disclaimer, ini bukan buy call, so tuan-tuan boleh consider kita punya idea lah untuk you all punya trading so trade at your own risk lah. Okey, counter yang pertama kalau saya nak tengok sebenarnya ada teknik macam mana kita nak filter
kaunter-kaunter yang memenuhi syarat yang sebagaimana saya sebut tadi Tetapi untuk kali ini saya demonstrate terus kaunter-kaunter apa yang menunjukkan ciri-ciri ini Contohnya tuan-tuan kejap saya tengok kaunter sekejap. Kita tengok contohnya kaunter Jetronic Kaunter Jetronic okey, tapi dah terlepas lah bagi saya kaunter Jetronic dah terlepas tapi kita nak tengok bagaimana dia punya ciri-ciri dia ciri-ciri company. Sebenarnya walaupun dia dah naik banyak dan dia turun, sebenarnya Jetronic ni kalau kita tengok dia punya ni okey, kalau kita tengok secara long term kan tuan-tuan kita tengok secara long term dia berada di bawah lagi sekarang ni masih lagi berada di bawah lah. Okey, abaikan lukisan-lukisan itu. Saya tak sempat delete Okey, dia masih lagi berada di bawah sebenarnya. Sekarang ni kalau kita tengok ciri-ciri apa yang kita sebut tadi kan, counter yang fundamentalnya bagus So Jetronic ni kalau kita nak tengok dia punya fundamental dia, of course kita kena pergi ke Malaysia Stockbiz lah Okey, kita pergi ke Malaysia Stockbiz, kita cari Jetronic Okey. Nah, kita tengoklah So, mungkin ramai yang belajar tentang fundamental analysis boleh tengoklah dia punya fundamental dia punya market capital berapa, number of share berapa NTA dia 0.45 EPS dia 5.25, PE ratio 25. Okey. Kalau tuan-tuan tengok dekat sini dividend yield 4.48% 4.48% ni sebenarnya kalau di Bursa Malaysia sebenarnya dah tinggi dah. Okey, dah agak reasonable lah Cuma kita tengok dividend policy ni, siapa yang tak subscribe Malaysia Stockbiz ni mungkin tak nampak dia hide ni Ini antara apa ni kriteria yang biasa saya guna juga dividend policy ni. Okey, syarikat yang buat untung gila-gila tapi kadang-kadang syarikat itu kosong lah dia punya dividend policy So atas syarikat nak bagi dividen ataupun tidak Saya biasanya kalau saya cari syarikat untuk long term, saya akan pilih syarikat yang memang ada polisi dividen Contohnya dividen dengan jelas dinyatakan bahawa syarikat ini akan bagi dividen certain percent daripada net profit contohnya ada kaunter-kaunter tersebut lah mungkin saya tak nak share sekarang ni, mungkin next time saya akan share. Okey, tapi ini antara benda yang penting lah dividen policy ni berapa persen daripada net profit contohnya so syarikat akan bagi So dividen payout juga penting 88%, 94%, 96% tinggi lah Okey. Tapi nak lebih mudah adalah dividen yield ni. Kita mudah faham Yang mana dividen yield ni diambil dalam masa setahun Okey. So berapa persen Kalau kita letak dalam ESB berapa persen kita dapat setahun? Dalam tabung haji berapa persen? KPWSP berapa persen Jadi kalau kita letak duit kita dalam Jetronic, okey, of course dia tak tetap lah dan tak ada jaminan benda ni tapi kita boleh jadikan sebagai ukuran kita ataupun panduan kepada kita lah. So 4.48 ini agak tinggi lah tuan-tuan Okey, dan kalau boleh kita cari yang counter yang ada dividen policy ni Okey, so saya tak nak bincang details berkenaan dengan apa ni financial information ini. Cuma kita tengok apa yang saya sebut tadi, dua benda penting Yang pertama syarikat sentiasa membuat keuntungan So kalau kita tengok Jetronic, okey, dia sentiasa membuat keuntungan lah walaupun ada turun naik tetapi secara umumnya Jetronic sentiasa membuat profit dan dia punya profit loss ni okey, revenue sentiasa tinggi okey walaupun ada nampak downtrend kalau annual pun nampak macam downtrend okey, tetapi kalau kita tengok profit margin
Okey, profit margin dia naik turun, tapi yang latest ni quarter 2 2023 membuat kenaikan lah. Okey, membuat kenaikan yang mana kita nampak positif lah dekat situ. Dan kalau kita tengok dia punya dividen dan dividen ni benda yang sangat penting lah tuan-tuan especially untuk long term ataupun investor. So kalau kita tengok Getronic benda ni kan dividen nampak tak? Dia bagi 1 sen. Kalau kita tengok contohnya financial year yang berakhir pada 31 Disember 2022 contohnya. Dalam financial year 2022 ni yang berakhir 31 Disember 2022, dia bagi berapa dividen ni tuan-tuan ni? 1 2 3 4 5 6. 6 kali 6 kali dividen. Okey. Yang mana dia punya sekali dividen dia bagi 1 sen untuk setiap saham lah. Okey, 1 sen setiap saham. So kalau kita campur kat sini 1 2 3 4 5 6. Maksudnya 6 sen 6 sen. Dan kalau kita assume harga dia sekarang ini, harga Getronic adalah RM1.34. Harga RM1.34. So imagine kita saya selalu buat macam ni lah kalau kita ada contohnya RM10,000 okey, RM10,000 kita bahagikan dengan current price lah 1.34. okey, current price dia adalah RM1.34. Maka kita dalam tangan kita akan ada 7,400 ataupun 7,500 lah unit saham 7,500 unit saham. Okey, kita kata tadi 705,000 7,500 unit saham. Saya pun mengantuk tuan-tuan so sekarang ni kita ada 1 2 3 4 5 6 sen So 6 sen sebenarnya tak boleh tengok pada current price ni tapi bolehlah jadi panduan kepada kita so kita ada tadi berapa? 7,500 unit. Okey, dengan modal 10,000, maka 7,500 darab dengan 0.06 lah. Okey, 0.06. Apa maksud 0.06 ni maksudnya setiap kali dia bagi dividen 0.01 sen sorry 1 sen 1 sen bukan 10 sen 1 sen. Maka ada 6 kali dibagi, maksudnya 6 sen lah. Okey, so kita ada unit saham 7,500 dengan modal 10,000 tadi, kita dapat saham 7,500. Maka darablah 0.06. So kita akan dapat jumlahnya 450. So 450 kita nak tahu berapa dia punya berapa persen untuk dalam masa setahun ini. So bahagilah 10,000 darab dengan 100 So dapat 4.5. Okey, 4.5. Jadi betul lah lebih kurang lah apa yang dikira oleh Malaysia Stockbiz ini. Okey, lebih kurang sajalah kalau dalam ni dia kira 4.48 So apa yang saya kira tadi 4.5. So lebih kurang lah. Okey, sebab dia based on price fluctuation of price tu. Okey. So tuan-tuan kalau kita ada contohnya duit 10,000 contoh ataupun kalau nak mudah mungkin saya ambil contoh 10,000 lah mudah kita nak calculate So kalau kita ada modal 10,000 okey, dan kita tengok counter Getronic ni dia berada di bawah ni. Okey, dan beberapa kali dia sentuh area sini So area ni area support lah ni area support. Yang mana kalau kita tengok sejarah dia dia dah tak ada dah sebelum ni. Okey, dia tak ada dah sebelum ni kalau dia nak turun jauh lagi kalau kita tuan-tuan tengok dia punya yang ni pun ramai yang tak perasan tuan-tuan dalam trading view ni. Ramai orang tak perasan benda ni iaitu simbol D ni. Tuan-tuan, sangat penting ni simbol D ni. Maksudnya syarikat yang ada DD ni maksudnya dividen ni. Okey, D ni maksudnya ex date bagi dividen lah. Okey, secara spesifiknya Tapi maksudnya
Yang DD ni maksudnya syarikat ini sentiasa, kalau kita tengok kan, sentiasa bagi dividen ya. Sentiasa bagi dividen. Sejak 2023 so sentiasa ada maksudnya dividen ni. Sentiasa bagi dividen ya. So of course lah, bila dia naik tinggi, kita kena fikir banyak lah untuk beli kaunter ni. Sebab walaupun dia bagi dividen, kemungkinan harga akan drop, kita akan rugi dari segi capital ya. Tapi counter ni dah berada di area support ni, area support. Okey. Dan dia turun balik, dia naik dia turun balik So bayangkan kalau kita ada 10,000 dan kita beli counter ini dengan harga RM1.34 sekarang ini. Okey, sekarang ini, dan kita tak mengharapkan dia naik terus Okey, kalau dia nak turun pun kita kata dia ada strong support ataupun dia ada area support untuk support penurunan ini. Okey. So katakanlah dia turun dia turun, kita beli hari ni dia turun. So dalam berapa persen? Banyak juga dalam 26%. Okey. Tapi kita kata tadi kita mindset kita adalah long term. Mindset kita adalah long term. Kita tak kira dia nak turun ke dia nak apa pun. I don't care Kalau kita ada 10,000, kita dah pegang unit sebanyak 7,500 tadi. Okey. So yang mana kita tahu counter ini sentiasa bagi dividen. Okey, sentiasa bagi dividen. Kalau dia nak turun lah tuan-tuan kalau dia nak turun lagi I don't care. Sebab apa? Sebab kita yakin in the future syarikat ini akan sentiasa bagi dividen kepada kita. Okey, based on history lah. Wallahualam masa depan kita tak tahu berlaku pada syarikat Tapi based on record history, counter ini sentiasa bagi dividen kepada kita Jadi kalau dia nak turun juga, I don't care. Sebab kita dah pegang value ataupun kita dah pegang harga pada 7,000, pegang harga tadi dengan harga RM1.34 modal 10,000 dan kita ada lebih sekitar 7,500 unit So kalau dia nak turun lagi, kita ada modal lagi kan, beli lagi. Okey? Beli je. Okey? Yang ni lah kita kata averaging down dan teknik yang selamat lah untuk kita average down, yang mana kita tahu dah syarikat ini bukan kita nak jual dalam masa terdekat So kita beli, okey, kita beli dan kita mengharapkan counter ini bagi dividen kepada kita. Okey, dan kita dah calculate dah. Kita dah calculate dah dengan unit yang kita ada. So kita akan dapat profit sekitar berapa persen sekitar berapa tadi? 4.5% setahun. Okey. So whatever it is, dia nak naik ke, dia nak turun ke, dia nak sideways ke, I don't care. Sebab apa? Syarikat ini kita yakin bahawa performance dia based on history sentiasa bagi dividen kepada kita Jadi inilah antara contoh syarikat yang bagus lah untuk kita simpan untuk jangka masa yang lama tuan-tuan Baik, mungkin saya nak bagi contoh lagi. Bagi contoh lagi tuan-tuan yang mana mungkin counter ni dah pergi jauh dah. Okey. Tapi saya nak share jugalah kepada tuan-tuan semua yang mana saya cash counter ini waktu dia berada di bawah lah Saya pernah share counter ni. Saya pernah share counter ni waktu dia sebelum dia membuat pergerakan bullish ini Okey. Kita tutup dulu Okey. Saya beli counter ni waktu di sini Saya beli pada waktu di sini. Tak. Saya beli waktu ni. Waktu dia breakout ni dengan gap up saya beli. Dan of course lah kita jangka dia naik lagi tapi esok tu dia turun. Okey, dia turun dan pada waktu itu saya senyum sajalah. Okey. Alright, tak apa, it's okay. So apa yang berlaku waktu dia turun ini, saya kata okey, relax Sebab apa tuan-tuan Sebab kalau kita tengok B plan sekejap dia punya fundamental kita tengok sekejap. Post plantation ini kita tengok dia punya ni tengok ni pun kita dah tahu dah fundamental dia kuning hijau ni biasanya okey lah dia punya fundamental So kita tengok scroll down, tengok dia punya market capital dia 2.7 bilion number of share 2.24 bilion walaupun counter ni berat sikit tapi saya agak confident untuk long term syarikat ini sangat bagus So NTA dia 1.3 EPS dia 7.38, PE ratio 16.26.
dan bla 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 bla, boleh tengok lah So tengok dividend yield dia adalah 12.04%. Dividend yield dia 12.04%. Apa maksudnya tuan-tuan Kalau nak banding dengan ASB, nak banding dengan tabung haji, jauh lah counter ni lagi profitable Okey, tapi of course saham ini dia sentiasa naik dan turun dan tak ada jaminan dia sentiasa bagi dividen Okey, tapi kita boleh dapatlah idea bagaimana performance syarikat ini So kalau kita tengok of course dia ada turun naik tapi yang paling penting tuan-tuan dia turun naik of course lah counter-counter yang apa ni pertanian ataupun apa ni sektor pertanian sektor apa dipanggil sektor apa sektor plantation dia sentiasa naik turun dia tak macam teknologi counter apa ni yang lebih strong tapi yang penting tuan-tuan kalau kita tengok dia punya dividen syarikat ini agak konsisten bila dia bagi dividen memang sentiasa bagi sejak 2014 kalau kita tengok based on record yang ada lah 2014, 2015 berapa kali, 2016 pun berapa kali 2017 5 kali bagi dividen 2018 berapa kali 2018 3 kali tadi 2019 kali 2020 2 kali bagi dividen 2021 4 kali 22 4 kali Okey, maksudnya syarikat ini syarikat yang sentiasa appreciate lah dia punya investor So bagi saya baguslah. Okey, baguslah. Dan kita boleh tengok dia punya dividen ini. Okey. Katakanlah kita beli counter ini pada tahun yang berakhir 2022 maksudnya dalam sekitar tahun 2022 ni dan kita assume harganya sebenarnya kita boleh tengoklah details kita boleh tengok secara spesifik tapi kita nak mudah kira kita ambil RM1.2 harga sekarang ini RM1.2 so kita cuba calculate sebagaimana saya calculate tadi katakanlah kita ada RM10,000 kita bagi dengan harga RM1.2 maksudnya kita ada dalam 8,300 saham 8,300 dan kita tengoklah dia punya dividen katakanlah kita ambil dividen pada tahun 2022 so kita jumlahkan dia kepada yang 4 dividen so 3.3 sen tambah 1.1 sen tambah dengan 2.75 sen tambah 7.3 sen so kita ada 14.45 sen tadi jumlah kita sekejap so 14.45 sen 0.1445 lah darab dengan 8,300 unit saham kita ada tadi so nampak dalam masa setahun dia akan bagi dividen 1,200 lah 1,200 1,200 bahagi dengan 10,000 darab dengan 100 so 12% samalah lebih kurang lah apa yang disebut apa yang dicatatkan dekat sini lebih kurang lah tuan-tuan dia punya calculation dividend yield ni 12%, 12.4%. Okey. Tuan-tuan kalau kita tengok chart dia, sekarang ni dia berada dekat atas ni, tapi saya beli berada di bawah ni. Maksudnya bukan 12% lah tuan-tuan lagilah. Katakanlah tuan-tuan saya beli dekat sini 0.755 berapa tadi? Saya ada 10,000 10,000 bahagi dengan 0.755 so saya dah ada 13,000 unit saya ada 13,200 unit darab dengan 0.1445 kata dia jumlah dividen lah maksudnya saya akan ada 1,913
1913 bahagi dengan 10,000 modal, darab dengan 100. Okey. Saya punya dividen 19% ni dalam masa setahun. Okey, sorry tuan-tuan saya tunjuk tapi saya tak besarkan saya punya video. So 19.13%. 19.13% dalam masa setahun. Which is besar lah tuan-tuan dalam bentuk dividen Yang ni belum lagi tengok dari segi saya punya capital gain tuan-tuan capital gain saya beli dekat sini tuan-tuan dekat sini saya beli. Okey, kalau kita tengok sampai dekat sini dah berapa persen dah ni? Okey, almost 60%. Okey, almost 60%. Okey, so kalau kira saya punya dividen, okey, campur saya punya capital gain kalau saya jual sekarang ini, saya kira dah hampir 100% lah. Okey, hampir 100%. Dan tak sampai lagi setahun pun saya beli dalam sekitar bulan Mac Mac bulan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang bulan 8 waktu saya rekod video ni. Dalam masa 5 bulan 100%. Okey lah tuan-tuan Okey lah tuan-tuan yang ni satu counter. Saya ada banyak counter lagi yang lebih kurang sama. Cuma yang penting tuan-tuan kita go back tadi apa yang saya sebut tadi, syarat-syarat dia. Dia membuat pergerakan bearish, okey, dan counter ini counter yang bagus, syarikat fundamental strong dan sentiasa bagi dividen. Okey, dan dia nampak ada strong support dekat sini. Okey, dia ada support yang boleh support kita punya kejatuhan harga beberapa kali dia jatuh dekat sini, tolak balik, jatuh tolak balik dekat area sini. Okey. Okey, cuma counter B plan ni kena hati-hati dia punya dividend ex date dia. Saya perhati setiap kali ex date dia membuat pergerakan bearish Setiap kali ex date dia jatuh, so be careful lah. Kemungkinan selepas ini kalau ada dividen kat sini, so kemudian dia akan drop dengan banyak kat sini Berhati-hatilah. Saya pun dah remind sebelum ni, D is for danger. Saya dah bagi contoh counter B plan ni antaranya so D is for danger. Berhati-hati So saya punya teknik saya untuk counter B plan ni, kalau dekat-dekat ex date saya akan berhati-hati. Kemungkinan saya akan lepaskan dulu dan saya akan masuk balik dengan mungkin amount yang sama ataupun amount yang lebih tinggi lah. Okay. Alright. Nak tunjuk lagi tuan-tuan nak tunjuk lagi counter yang saya masuk, dan ini teknik yang proven tuan-tuan saya dah buat lama. Okay. Dan benda ni sebenarnya rahsia benda yang sangat mahal tuan-tuan tapi saya share kepada tuan-tuan sebab sebenarnya saya sekarang tengah explore benda yang lebih interesting. Okay. So profit saya daripada saya punya teknik baru ni menggunakan robot trading, lagi handsome dia punya profit dia, dan sebahagian daripada profit tu saya transfer masuk saya beli counter-counter yang mempunyai ciri-ciri seperti ini sekejap saya tunjuk, kalau saya boleh tunjuk contoh yang lain ada satu counter yang ni bukan buy call saya nak tunjuk, saya nak belanja tuan-tuan lah. Okey, yang ni bukan buy call, yang ni tujuannya adalah untuk tuan-tuan buat kajian buat kajian yang mana counter ini saya beli dan counter ini belum membuat pergerakan okey. Apa yang saya maksudkan adalah counter okey, Lihan Lihan Industries So perhatikan dia punya, kita tengok fundamental dulu. Okey. Yang ni sangat mahal tuan-tuan Saya sebenarnya berfikir banyak kali juga nak share benda ni Yang pertama dari segi risiko, sebab saya takut ada orang yang anggap ini sebagai buy call Saya bagi tahu ini bukan buy call. Sekiranya tuan-tuan beli counter ini membuat pergerakan bearish dan tuan-tuan rugi, floating loss, jangan salahkan saya Saya bagi untuk tuan-tuan buat kajian bukan untuk terus beli, tapi buat kajian dan tengok dari segi portfolio masing-masing, dan tengok kapasiti masing-masing, modal masing-masing dan sebagainya. Tengok dari segi risiko. Kalau okey, baru buat entry So saya tak jamin benda ni boleh terjadi juga sebab ada counter saya buat sebab
benda ni sebagaimana saya sebut, strategi ni adalah untuk long term. Kalau nak masuk hari ni, nak harapkan dia naik sehari dua lagi, ataupun next month, ataupun 2-3 minggu lagi, this is not your territory lah. Bukan strategi ataupun approach yang bagus lah untuk trader-trader seperti itu. Okay, so Lihan kita tengok hijau banyak. Okay, so boleh tengok dia punya fundamental kat situ banyak. So saya tak nak bahas detail. So tengok dia punya ni sentiasa membuat profit. Okay, dia punya quarter report dia sentiasa membuat profit walaupun ada sedikit penurunan. Okay, kalau kita tengok annual naik turun, tetapi dia punya revenue dia sentiasa ada tinggi, dan dia punya profit margin pun tinggi, sekitar 8, 7, 8, 10%. So ini adalah indikator yang bagus lah, menunjukkan bahawa syarikat ini dia punya financial dia agak strong. Okay, dan yang paling penting tuan-tuan, tengok pada dividen. So counter ini sentiasa bagi dividen. Okay, sentiasa bagi dividen sejak daripada, kalau kita tengok based on record yang kita ada tahun 2013 lagi, 2014 beberapa kali setiap tahun tu banyak kali dia bagi dividen 4-5 kali bagi dividen. So ini syarikat-syarikat seperti ini tuan-tuan, antara syarikat yang menjadi favorite saya untuk saya buat teknik long term. Okay, teknik dividen yang mana saya masuk waktu dia berada di strong support, saya masuk, saya tinggal je tak buat apa-apa. Okay, dan saya tunggu masa saja untuk tengok counter ini boom. Okay, sekali lagi ini bukan buy call tuan-tuan. Be careful bila buat keputusan, consider risiko-risiko. So tuan-tuan, kalau kita tengok dalam training view based on history, tengok counter-counter ni sejak daripada 2003 lagi sentiasa bagi dividen. Walaupun ada jugalah yang setahun sekali, ada yang mungkin ada tahun yang tak bagi. Tapi bermula, kalau kita tengok bermula tahun 2010, sekitar 2009 2010 ni sentiasa bagi dividen. Sentiasa bagi dividen. Ada sentiasa bagi dividen. Bagi dividen. So tak pernah miss. Adalah yang miss mungkin tapi saya rasa tak pernah dalam setahun tu memang kena ada. Memang ada dividen lah. Okay, alright. So sekarang ni kalau kita tengok chart kalau kita tengok chart, nampak tak dia membuat penurunan. Yang ni dia turun, pecah support, turun lagi, naik balik, turun, naik balik, turun. Yang ni pada March, yang ni March 2020. Yang ni pada 18 Julai 2022, sekitar Julai 2022. Okey, dan ciri-ciri yang sama tuan-tuan ciri-ciri yang sama iaitu strong support dekat sini. Okey, dia ada strong support dekat sini. Beberapa kali dia cuba menembusi area sekitar 80 sen. Sekitar 80 sen, banyak kali dia cuba tak berjaya, dan sekarang ini dia membuat sideways. Okey, nampak tuan-tuan sentiasa bagi dividen. Syarikat FA okey, fundamental analysis okey. Dia punya syarikat sentiasa bagi dividen. Okey, so kita cuba calculate dia punya ni, katakanlah dengan current price 84 sen. Katakanlah saya ada RM10,000. Okey, katakanlah saya ada RM10,000, saya bahagi dengan 0.84 sen. So saya akan ada 11,900 unit 11,900 unit okey. So katakanlah kita ambil 1 tahun based on history lah tahun 2022. Okey, berapa puluh sen? Ingat 11,900 unit. Tahun 2022 dia ada bagi 245 5 kali dividen 4 sen, 0.04 sen tambah dengan 0.0117 tambah dengan 0.0135 tambah 0.02 tambah 0.011. Okey, maksudnya 9 sen total So tadi kita ada 11,000 unit So darab dengan 11,900 unit kan.
Okey, nampak saya punya ni 1000 RM1144 ni. So bahagi dengan modal 10,000 darab dengan 100, maka kita akan dapat ni 11.44. Dalam masa setahun, anggaran profit adalah 11,000, 11% 11%. Okey, 11% yang mana okey, sama tak dia punya ni calculation dia? Okey, rendahlah sikit ni. Dia punya calculation dia mungkin dia ambil yang latest. Okey, plus minus lah tuan-tuan ni. So, kalau kita tengok tahun 2022, saya dapat profit 11% dalam masa setahun. Kalau nak banding dengan ASB, tabung haji, KWSP dan sebagainya, 11% ni agak tinggi tuan-tuan ni. 11% agak tinggi Dan benda ni kita tak kira lagi dari segi capital gain. Saya kata tadi, beli untuk long term. Okey, untuk long term, kita beli untuk long term dan sekarang ni dia berada depan sideways. Katakanlah counter ni dia tak bergerak tuan-tuan. Tak bergerak. Okey, sebab itu saya kata strategi yang saya share ni adalah untuk long term. Kalau dia tak bergerak ke, dia nak turun ke, I don't care. Sebab apa? Sebab saya confident dengan syarikat ini, dia sentiasa bagi dividen sejak tahun 2003 lagi. Okey? Sejak Azali. Bukan sejak Azali lah. Maksudnya sejak kalau kita tengok based on record, okey, sejak permulaan yang ada dalam data yang kita tengok ni, okey, dia dah bagi dividen. Okey, sejak berpuluh tahun yang lepas sentiasa bagi dividen dan kita confident lah syarikat ini akan sentiasa bagi dividen. Saya punya internet ni mungkin lag sikit Okey. So kalau kita tengok memang sentiasa konsisten lah bagi dividen Sekejap, saya punya internet ni slow Okey. So sekarang ni okey, yang ni lah kita kata walaupun dia sideways kan tuan-tuan ni. Yang ni lah yang kita kata fasa accumulation Fasa accumulation. Waktu orang tak tengok counter ni, ramai orang sebenarnya dia kumpul sedikit demi sedikit. Harga jatuh dia beli. Dia beli sikit ni. So bila harga start naik, bila dah naik, sekarang ni kalau kita base on record kalau kita beli sekarang ni pada harga 80 something pada harga 84 sen. Okey, dia pernah pergi ke RM1.62 Katakanlah dia naik kita beli sekarang ni dia naik okey almost more than 90% lah. Okey, of course kita tak tahu sampai bila lah dia boleh naik kita tak tahu bila dia nak naik tapi yang penting saya kata guna idle fund, yang mana fund yang kita tak guna daripada kita simpan duit tu dalam bank, lebih baik letak dalam counter seperti ini Kemudian target kita punya mindset kita adalah long term. Okey, long term. Harga dia nak naik ke dia nak turun ke, I don't care. Okey, yang penting kita confident syarikat ini sentiasa bagi dividen. Okey. Alright. So, sebenarnya saya banyak lagi contoh-contoh syarikat seperti ini Dan saya tak cerita lagi macam mana kita nak filter. Macam mana kita nak cari counter-counter ini. Ini yang mahal ni. Okey. So, tuan-tuan, komen di ruangan komen di bawah. Saya nak tengok komen yang banyak. Kalau ada banyak komen, banyak pertanyaan, banyak discussion dekat bawah, insyaAllah saya akan cuba share. Macam mana strategi kita nak pilih counter-counter. Kita nak cari counter-counter seperti ini. Ada strateginya, ada tekniknya, ada cara yang mudah. Tuan-tuan mungkin boleh tengok beberapa contoh yang saya share. Okay? Dan ada real saya punya portfolio sendiri saya share benda ni berlaku dan saya akan keep doing all this thing lah cuma macam mana kita nak cari tu saya tak cerita lagi mungkin dalam video seterusnya lah. Tapi of course saya nak tengok komen-komen sebab saya tak pasti video yang agak panjang ni saya record ni almost dah dekat jam ni. Okay, saya tahu tuan-tuan tengok video ni sampai habis ataupun tidak Saya buat ni tanpa preparation sangat Saya buat secara santai, saya buat secara ad hoc saja tanpa preparation yang details lah.
Okey. Satu lagi benda yang saya nak share tuan-tuan. Saya sekarang ni sebagaimana saya sebut tadi, saya explore platform robot trading dalam market kripto yang mana saya nampak potensi yang sangat luar biasa. Okey. Potensi yang sangat luar biasa. Saya dalam financial market ni dah lama tuan-tuan. Okey. Bila saya tengok peluang itu, saya tak akan bagi tahu tuan-tuan selagi mana benda ni benda yang tak pasti Saya dah buat, dah berjaya dah tuan-tuan dan saya yakin tuan-tuan juga boleh replicate benda yang sama. Of course, benda ni ada risiko yang perlu kita aware. Tapi tuan-tuan kalau nak belajar, insya-Allah boleh tengok video saya yang berkaitan dengan robot trading. Tengoklah video-video sebelum ini, saya tak nak sebut dalam video ni sebab ada rakan-rakan yang mungkin anti ataupun agak skeptikal, so saya nak meraihkan tapi strategi saya kumpulkan sebanyak mungkin dana daripada robot trading itu dan saya sebahagian daripadanya saya masukkan dalam kaunter-kaunter yang berpotensi seperti ini. Okey, seperti yang saya share ini, dan saya tunggu saja dia nak naik anytime Dan kalau dia tak naik pun, dia buat sideway lama pun, I'm okay Saya okay, saya tak ada masalah sebab saya yakin kaunter ini akan sentiasa bagi dividen kepada saya. Okey. Panjang dah, sejam dah, jarang saya buat rekod sejam ni saya yakin tak semua orang akan capai ke saat ini. Saya ucap tahniahlah kepada rakan-rakan yang stay tune sampai akhir saya yakin dan percaya tuan-tuan ada manfaat walaupun tak banyak mungkin tapi percayalah ilmu-ilmu seperti ini tuan-tuan sangat sukar untuk tuan-tuan dapat kecuali tuan-tuan bayarlah. Okey, tapi saya share secara percuma sebab saya fikir ilmu yang saya belajar ni saya perlu contribute kepada masyarakat dan sebenarnya saya sangat bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada saya. Alhamdulillah, walaupun perik jerih untuk mendapatkan ilmu ini dengan yuran kursus yang sangat mahal dengan pengalaman kerugian yang banyak yang saya hadapi tapi saya share benda ni secara percuma. Saya yakin dan percaya ada manfaatnya untuk tuan-tuan semua. Dan saya yakin benda ni insya-Allah kalau saya ikhlas, benda ni akan menjadi saham saya di akhirat nanti Saham yang sangat saya perlukan bila saya dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Saya mengharapkan adalah sedikit pahala yang saya akan bawa melalui video-video seperti ini. Terima kasih tuan-tuan jangan lupa komen di bawah dan apa pun kita jumpa lagi dalam video seterusnya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.